Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi kita menyebut berkaitan dengan ajaran Asmaul Husna. Ajaran ini kalau tengok pada tajuknya boleh kita katakan kalimatul haq urida bihal batil, yaitu kalimah yang benar tetapi yang dikandung oleh kalimah itu adalah batil, yang berpunca daripada orang yang batil. Maka ajaran Asmaul Husna ini dia diasaskan oleh Dr. Wan Masri bin Wan Muhammad. Beliau ini berasal daripada Pahang dan mendapat pendidikan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang sains komputer di University of Miami, Florida, Amerika Syarikat. Maknanya dia tidak mempunyai asas dalam bidang agama. Dan beliau merupakan seorang pensyarah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, dan memperoleh doktor falsafah di Universiti Teknologi Malaysia UTM dan doktor falsafah di UMP Universiti Malaysia Pahang, 2 PhD dia. Akhirnya beliau meletakkan jawatan daripada pensyarah dan banyak berceramah, dan sekitar ceramahnya itu sekitar berkaitan dengan Asmaul Husna. Beliau ini juga ada mengasaskan satu universiti yang agak pelik, Universiti Antarabangsa Asmaul Husna. Dan orang yang menjadi orang kanan dia akan dianugerahkan profesor dan doktor. Dan saya pernah temuduga beliau untuk mendapatkan tauliah mengajar dulu. Saya juga agak pelik kerana masing-masing bertaraf profesor, termasuk beliau sendiri. Kemudian ada beberapa perkara yang menarik berkaitan dengan ajaran ini, yaitu antara lain isi pengajarannya adalah pengenalan dan penghayatan Asmaul Husna, teknik amalan Asmaul Husna, tadabbur alam menakibut, berzikir bersama alam di rumah rakit, merenung sambil muji kebesaran Allah di sekeliling pulau, qiyamul lail, munajat dan huraian. Ini semua antara isi kandung yang diperkenalkan oleh Dr. Wan Masri. Dari sudut kesalahan dia, bagaimana kita mengatakan kesalahan itu ada pada ajaran ini? Yang pertama sekali, beliau menafikan kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan kepada satu rekod, iaitu suara beliau sendiri ketika mengajar, iaitu beliau mengatakan sudah tiba masanya kita buat penafian tentang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah satu mesej, satu pengakuan yang berani, penafian yang berani, dan pengakuannya hanyalah Allah wajah Allah semata-mata. Kerana Allah sendiri berbicara. Allah sendiri bicara, ya. Ini perkataan-perkataan dia. Jadi kita masih dalam pendustaan lagi sekiranya tidak sebarkan tentang hakikat wujud Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak wujud. Kewujudannya hanya semata menzahirkan nama sifat-sifat Allah. Ini pertama. Ajaran ini menafikan kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak boleh berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menafikan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dia kata tidak ada syafaat. Bukti dia pun kuliah beliau juga, beliau mengatakan sebab itu kita tidak diberi lagi berselawat kepada Nabi. Sebab amat kikis, sekikis-kikisnya syirik. Nabi inilah yang syirik yang paling tebal sekali. Ini perkataan Wan Masri. Kemudian ada lagi disebutkan kalimah kita sebelum mati la ilaha illallah sahaja.
Tidak perlu bahawa Muhammad Rasulullah, bahawa syirik lagi. Makna kalau kata Muhammad Rasulullah, itu syirik. Saya ringkaskan, ada lagi banyak perkataan dia. Kemudian mengkafirkan semua orang Islam semenjak 1400 tahun yang dulu. Semua kafir belakang. Dia kata di sini bahawa Allah memang dengan takdir qadir muqtadir. Ini qadir muqtadir. Aturan yang baik yang sangat sempurna bagi aku itu setelah wafat Nabi SAW. Allah menggelapkan alam macam siang dan malamlah digelapkan dan diterangkan. Jadi sepanjang 1400 tahun alam ini gelap. Semua orang tak ada agama. Semua orang kekafiran, termasuk yang beragama Islam lah. Para ulama semua kafir. Kemudian kesalahan yang lain adalah beliau menghuraikan ajaran berkaitan Asmaul Husna mengikut akal tanpa guru yang mu'tabar. Yang disebutkan oleh Ustaz Azlan tadi. Yang mendakwa mendapat ilmu laduni dan sebagainya. Baik. Ilmu laduni ini bukan boleh kita dakwa-dakwa. Dia mesti ada asas. Asasnya ada ilmu syariat. Tapi lagi daripada syariat. Al-haqiqah idza tukhalifu syariah fa batilah. Hakikat itu apabila berbenturan, maknanya berlawanan dengan syariat, maka hakikat itu menjadi batil. Syekh Said Zain Dahlan, dia karang sebuah kitab, namanya Taqribul Usul, Litahsilil Wusul, ila ma'rifatillahi war Rasul. Beliau menceritakan berkaitan dengan ma'rifah khassah dengan ma'rifah ammah. Kaedahnya bagaimana? Apabila semakin bertambahnya ibadah, maka bertambahnya ma'rifah. Dalam kitab Imam Ghazali, yaitu Minhajul Abidin, beliau mengatakan dua permata sangat berharga. Pertama ilmu, kedua ibadah. Bukti dia, yaitu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, lam di situ liya'budun dipanggil lam di sayrurah dengan makna supaya. Liya'budun ay liya'rifuni, supaya mereka mengenal aku dengan ilmu. Kemudian tafsiran ulama yang lain, liya'budun artinya ibadah. Maka gabungan kedua-duanya ini, ilmu dan ibadah ini adalah menajamkan ma'rifah. Kalau sekalipun sampai kepada ma'rifatul khassah, yaitu laduni tadi, dia mesti berpijak di atas ma'rifatul ammah, yaitu asas dalam syariat. Kalau tidak mengamalkan syariat, mana tidak ada ma'rifah. Kalau tidak ada ma'rifah, artinya dia mendapat sesuatu itu adalah tunjuk daripada syaitan, bukan tunjukkan daripada Allah Ta'ala. Yang ulama sebahagian mengatakan sebagai nama ilham, sebagai nama khawatir rabbaniyah, khawatir ilahiyah. Ini adalah jenama-jenama ulama, tetapi asasnya apa dia? Asasnya adalah beramal dengan syariat. Kalau tidak beramal dengan syariat, maka laduninya itu adalah laduni yang palsu, bukan laduni nama dia. Kemudian mendakwa lagi bahawa Allah berbicara melalui dirinya. Nah, hebat. Mendakwa Allah melarang berdoa di Raudhah dan Baitullah. Ini mana dia kata? Disebut dalam satu rakaman kuliah beliau. Dia kata, kalau pergi Madinah tu kita berebut-rebut nak pergi Raudhah. Sama dengan memuja para wali. Dekat makam-makam wali tak boleh. Tidak boleh pun pergi ke makam-makam itu sebenarnya. Bukan kita pergi nak berdoa dekat makam wali. Berdoa ini di mana sahaja, bukan nak berdoa di Raudhah. Di Raudhah tak boleh berdoa sebenarnya. Allah melarang berdoa di Raudhah. Di Baitullah tidak boleh berdoa. Semua tu pergi nak membersihkan syirik. Ini kenyataan daripada Wan Mesri. Menafikan kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi. Kemudian menyuburkan konsep Jabariyah melalui zikir Asmaul Husna. Ini saya akan cerita nanti Jabariyah. Tapi keadaan kita ni agak begitu sempit masa dia. Jadi cukuplah dengan apa yang disebutkan tadi berdasarkan daripada cakap-cakap Wan Mesri sendiri, makna dalam rakaman. Dan saya juga mendengar rakaman tersebut
Saya dengar apa yang disebutkan antaranya memang begitu. Caranya menafikan para ulama, menafikan Nabi Muhammad, maka menafikan Nabi Muhammad itu automatik menjadi kafir. Kita keluar daripada agama. Kalau begitu artinya ajaran ini ajaran yang terpesong, ajaran sesat, yang tajuk dia bagus. Itu dikatakan kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah haq, benda yang tajuk dia bagus, asmaul husna, tetapi isi kandungnya itu yang berpunca daripada bisikan-bisikan syaitan akhirnya menjadi kalimah yang batil. Wallahu a'lam.